Okey, kita lihat soalan 1. Soalan 1 ada nampak perkataan juta, maknanya dia ada 6 kosong selepas 1. Okey, jadi dia nak ungkapkan nombor tersebut dalam bentuk piawai. Jadi kita kena kembangkan dulu. Okey, jadi titik perpuluhan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada kosong, 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 kosong. Okey, kalau tukar dalam bentuk piawai, maknanya kita kena reverse balik. Titik perpuluhan itu adalah selepas angka yang pertama, iaitu selepas 3. Okey, maknanya tengah-tengah lah. Okey, jadi dari belakang kita kena kira ombaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jawapannya adalah 3.34 darab 10 kuasa 7. Soalan 2, bagi 4 keping kad berlabel dengan nombor yang disusun dengan tertib menaik. Okey, jadi P ini dia nak tahu ABCD mana satu yang sesuai. Jadi kita kena tengok jawapan ABCD satu-satu. Okey, kalau negatif, titik perpuluhan ini ombaknya akan jalan hadap bahagian kiri. 1, 2, 3. Dia akan jadi 0.000721. Kalau 4 negatif, kuasanya negatif 4, 1, 2, 3, 4. Jadi 0.000721. Okey, kalau kuasanya adalah positif, akan ke hadapan, ke kanan, 1, 2, 3. Okey, 1, 0. Okey, 4, 1, 2, 3, 4. Okey, kita tengok nombor ini adalah sebutan ribu. Okey, jadi kita bandingkan jawapan ABCD. Yang paling sesuai adalah C, iaitu 7210. Soalan 3, dari asas 5 kita kena tukar jadi asas 3. Okey, jadi sebelum itu kita kena kembang dulu dia jadi asas 10. Bagaimana? Iaitu dari kanan ke kiri kita label dulu 012, maknanya 1 akan darab 5 kuasa 2. Tambah dengan 4 darab 5 kuasa 1. Okey, tambah lagi 3 darab 5 kuasa 0. Okey, jadi tekan kalkulator, kita akan dapat 48 dalam asas 10. Okey, setelah kita dapat 48 ini, nak jadikan dia asas 3, maknanya kita kena bahagi dengan 3. Okey, jadi 48 bahagi dengan 3, tepat-tepat adalah 16. Okey, maknanya yang pertama adalah kosong kita dapat. Okey, 3 darab 5 sama dengan 15. Jadi 16 tolak 15, kita akan dapat bakinya 1. 3, 1, 3. Jadi 5 tolak 3, kita akan dapat 2. 1 sudah nombor kurang daripada asas ni, jadi kita letak di tepi. Jawapan dibaca dari bawah sehingga atas. Jadi jawapannya 1210 asas 3, iaitu jawapan A. Okey, soalan 4 kita nak cari N. Kalau nak cari N, maknanya 5, 4, 6 asas 7 pindah ke sebelah, dia akan jadi tolakan. Jadi 1, 3, 2, 4 asas 7 tolak 5, 4, 6 asas 7. Okey, ingat ya, kalau dia asas 7, kita tengok asasnya, pinjam dari sebelah 1 sama dengan nilai 7. Okey, di sini kita tengok ya. Okey, 4 tidak boleh tolak 6, jadi kita pinjam dari sebelah. Jadi 2 ini akan jadi 1. Maknanya di sini adalah 7 tambah dengan 4 sama dengan 11. 11 tolak 6 dapat 5. Okey, lepas tu 1 tidak boleh tolak 4. Jadi kita pinjam dari sebelah, di sini akan jadi 2. Yang 1 ini akan tambah dengan 7, jadilah 8. Jadi 8 tolak 4 dapat 4. 2 tidak boleh tolak 5 juga. Jadi kita pinjam dari sebelah. Jadi yang di sini akan jadi 9. Okey, pinjam ke sebelahnya, dia akan macam mana cakap ya? 1 sama dengan 7. Okay, kalau dia asas 5, kalau pinjam di sebelah 1 sama dengan 5. Okey, jadi 9 tolak 4, kita akan dapat 4. Jadi jawapannya adalah D. Okey, soalan 7. Okey, yang ini adalah trapezium. Okey, isi padu prisma. Kalau isi padu trapezium 1/2 A tambah B darab dengan tinggi darab lagi dengan lebar, dia bagi sama dengan 8, 6, 4.
Kan? Okey, jadi kita masuk dalam formula. A, atas pendek adalah A, bawah panjang adalah B. Jadi A tambah A pula. 5 tambah H, tingginya adalah sama dengan 9. Okay, lebarnya adalah sama dengan 12, sama dengan 8, 6, 4. Okay, jadi kita hapus, ini akan jadi 6. Okay, jadi 5 tambah H, 9 darab 6 sama dengan 54 sama dengan 8, 6, 4. Okay, lepas tu 5 tambah H sama dengan 8, 6, 4 bahagi dengan 54. Jadi 5 tambah H dia sama dengan 16. Jadi H sama dengan 16 tolak 5. Jadi H akan dapat jawapan 11. Okey. Ini baru soalan 7. Okey, soalan 7 dia nak cari nilai X. Okey, jadi bagaimana cari? Okey, setengah bulatan sama dengan 180. Jadi ambil 180 tolak 38 tolak 42 ya. Tolak kedua-dua ini kita akan dapat di sini adalah sama dengan 100. Okey, walaupun kita nampak dia macam tangent, okey, tapi dia tak kata garisan ini di sini adalah titik tengah. Okey, titik bulatan, titik asalannya. Jadi dia tak boleh kira sebagai tangent. Okey, saya padam dulu yang ini. Okey, setelah kita dapat 100 ini, lepas tu kita kena ikut konsep Z. Okey, dalam soalan ini dia tak bagi tahu PR dengan garisan ini adalah serari. Jadi dia adalah tak selari. Kalau tak selari maknanya sudut ini, okey, 42 ini adalah sama dengan di sini 42. Okey. Jadi kita ikut konsep A tambah B sama dengan 180. Okey. Jadi A tambah 42 tambah 33 sama dengan 180. Jadi A sama dengan 180 tolak 42 tolak lagi 33. Jadi jawapannya adalah 105. Okey, iaitu jawapannya adalah C. Okey, soalan 9. Okey, dia ada hukumnya ya. Kalau dia adalah serari, PQ dan ST adalah serari, jadi kepanjangan dua garisan ini hukumnya adalah PR bahagi dengan RT sama dengan QR bahagi dengan AS. Okey, ini hukumnya ya. Pendek dulu, panjang. Okey, pendek bagi panjang. Okey, jadi di sini okay, kita masuk dalam formula. PR adalah sama dengan 5, RT adalah 11, manakala QR adalah 7, RS adalah X. Jadi 5X sama dengan 77. Jadi X sama dengan 77 bahagi dengan 5. Jadi X sama dengan 15.4. Jawapan D. Okey, soalan 10 dia nak cari cos Y. Okey, jadi berdasarkan maklumat yang diberi, JK adalah sama dengan 16, LM adalah sama dengan 4. Lepas tu dia ada bagi satu maklumat lagi, sin X adalah sama dengan 1/3. Jadi X ini pandang ke depannya adalah O, yang paling panjang adalah H, yang satu lagi automatik akan jadi A. Okey, jadi O adalah sama dengan 1 sebab O per H. Okey, lepas tu H adalah sama dengan 3. Okey, jadi kita tengok ya. Nisbah 1/4. Okey, maknanya 1 darab 4 dia akan dapat 4. Jadi automatik di sini kita kena darab juga 4 sama dengan 12. Seterusnya kita boleh cari JM. Okey, jadi 16 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2 dengan punca kuasa kita akan dapat di sini adalah sama dengan 20. Okey, untuk pengetahuan semua, Y walaupun dia nak cari cos, dia di luar kawasan segitiga. Jadi jawapannya mesti dalam bentuk negatif ya. Dalam bentuk negatif. Okey, jadi cos Y kita pandang ke sini ya. Kita ikut yang dalam O H
A. Cos adalah K. A per H. Okey, jadi A-nya adalah 12. H-nya adalah 20. Jadi kita kasih kecilkan, kita akan dapat jawapan 3 per 5. Dan jawapan negatif 3 per 5 iaitu B. Okey, soalan 11 pula. Okey, dia nak cari nilai H. H adalah Y sama dengan A tambah cos B tambah C kan. Jadi A ini adalah amplitude, iaitu titik maksimum tambah dengan titik minimum bahagi dengan 2. Jadi kita tengok di sini, titik maksimum adalah di 3, titik maksimum adalah di 1. Okey, jadi bahagi dengan 2, kita akan dapat jawapan 2. Okey, soalan 12 diberi PR adalah sama dengan 50, QR adalah sama dengan 110. Okey, tonggak S dari P. S dari P di sini adalah 45, yang ini adalah pandangan ke depan dari P ke R ya. Okey, lepas tu dia nak kamu cari sudut tunduk Q dari S. Okey, jadi Q dari S yang ini adalah sudut pandangan depan. Okey, lepas tu Q dari S. Q dari S, jadi sudut tunduknya adalah di sini. Okey, dua garisan ini adalah selari, jadi di titik S dan di titik Q sudut ini adalah sama ya. Okey, jadi kita kena cari satu-satu. Okey, kita nak cari garisan SR dulu. Berapa panjangnya? Okey, pandang ke sini adalah O. Okey, di bawah adalah A. Paling panjang adalah H kan. Okey, jadi tan 45 sama dengan O per 50. Okey, jadi O sama dengan 50 tan 45, tekan kalkulator kita akan dapat juga 50. Jadi O ini sama dengan 50. Okey, jadi pandangan ke sini adalah O juga, atas adalah H, bawah adalah A. Okey, jadi kita guna tan dua kali ya. Ini tan kali kedua, tangent kali kedua. Okey, jadi tangent sama dengan O per A sama dengan 50 per 110. Okey, jadi pindah ke sebelah, shift tan 50 per 110. Okey, tekan kalkulator akan dapat 24, 26, 38.24 kan. Okey, jadi sama dengan jawapan paling dekat adalah A, iaitu 24, 27. Jawapan A. Dalam soalan 13, maklumat yang penting adalah KLM adalah segitiga sama sisi. Okey, lepas tu JK adalah sepatang tiang. Okey, diberi sudut tunduk L dari J. L dari J, sudut tunduknya ya. Sudut tunduknya adalah sama dengan 53. 53. Okey, dia nak cari tinggi JK. Okey, jadi di sini kita boleh buat satu kesimpulan bahawa dua ini adalah sama. 53. Okey, lepas tu di sini adalah sama dengan 30. Okey, jadi pandang ke sini, sini adalah O. Yang maklumat yang ada adalah A kan, ini automatik adalah H. Okey, jadi kita guna tangent. Okey, tangent 53 sama dengan O per 30. Okey, jadi O sama dengan 30 tangent 53. 30 tangent 53, jawapannya adalah 39.81. Jawapannya adalah donkey. Okey, soalan 14 diberi X adalah sama dengan 3, paksi simetri, cari nilai H. Okey, kalau di sini adalah 3, jadi kita kena cari jaraknya lah. Jarak di sini adalah sama dengan 5. 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2. Jadi ada 5 petak di sini kan. Okey, jadi di sini paksi simetri maknanya dia di titik tengah.
Maknanya di sini pun 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3 tambah 5 akan dapat sama dengan 8. Soalan 15. Okey, ada dua kuadratik. Yang A ini adalah di luar, lepas tu negatif 3 adalah di dalam kan. Kalau A adalah di luar, maknanya nilai A ini adalah kurang daripada 3. Okey, jadi kita tengok di sini. Sudahlah dia bagi tahu negatif kan, nilainya adalah negatif. Jadi dia mesti ada negatif. Okey, negatif. Lepas tu kita bandingkan A, B, C, D. Nilai yang kurang daripada 3 hanya ada satu saja, iaitu A. Negatif 2. Okey, soalan 16. Diberi set P sama dengan 2, 3, 5, 6. Lepas tu set P bersatu dengan Q. Okay, bersatu dengan Q adalah sama dengan 2, 3, 4, 5, 8, 9. Nyatakan nilai minimum bagi bilangan Q. Okay, jadi di sini 2, 3, 5, 9. Berapa nilai yang tinggal? Iaitu 4 dan 8. Maknanya dalam Q sekurang-kurangnya mesti ada 4 dan 8. Ada 2. Jadi jawapannya adalah B. Soalan 17, tekan kalkulator. Jawapan C. Soalan 18, E rujuk kepada tepi. Jadi ada berapa tepi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawapannya adalah B. Okey, soalan 20. Yang manakah memuaskan 2y lebih besar daripada x tambah 6? Okey, jadi macam biasa kita test satu-satu. Okey, terus kita testlah jawapan yang betul ya. Tepat adalah x, belakang adalah y. XY, XY, XY kan. Okey, kita test A. 2, 3 lebih besar, negatif 5 tambah dengan 6. Jadi 6 lebih besar daripada 1. Tepat kan? 6 adalah lebih besar daripada 1. Jadi jawapannya adalah A. 21. Kadar perubahan laju. Okay, kadar perubahan laju maknanya kita pakai formula kecerunan. Jadi titik di sini adalah 420, manakala di sini adalah 8. Masuk dalam formula 20 tolak 8, 4 tolak 0. Okey, kita akan dapat 12/4 sama dengan 3. Jawapan C. Okey, soalan 22. Okey, ada 47 batang baku. Okey, jadi kalau kamu masih ingat dalam buku teks ada kan dia main guna C untuk kekerapan, maknanya dia ikut susunan. Maknanya C 1 hingga 7 adalah untuk kolom yang pertama, kedua adalah 10 kan. Jadi 7 di sini akhir dengan 7, jadi seterusnya kita akan sambung dengan 8. Jadi kita kira 10 akan dapat 17. Seterusnya akan bermula dari 18 tambah dengan 15, kira guna jari ya, akan dapat 32 dan seterusnya sehingga dapat 47. Okey, jadi julat adalah kuartil. Jadi 47 darab dengan 1/4, kamu akan dapat 11.75. Okey, jadi 11.75 di mana? C 11.75 akan adalah di 3. Okey, lepas tu 47 darab lagi 3/4 untuk cari kuartil ketiga, iaitu 35. C 35. C 35 dia adalah di panjang 5. Okey, jadi julat kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama, iaitu 5 tolak 3 sama dengan 2. Soalan 23. Dia nak cari variance, tapi soalan ini dia sudah bagi sisian piawai kan. Okay, variance adalah sama dengan 2.8. Kalau sisian piawai adalah sama dengan 2.8. Kalau variance ada kuasa 2 kan, sama dengan 2.8, sama juga lah kuasa 2. Jadi tekan kalkulator akan dapat jawapan 7.84. Okay, soalan 24. Kubus itu dijatuhkan ke atas sebuah meja. Hitung kebaran kalian bahawa pucuk C bersentuh dengan meja. Okey, jadi kita kena tahu kubus ini ada berapa
permukaan, iaitu ada 6. Kalau titik C ini sentuh permukaan di antaranya A, B, C, D, boleh. Lepas tu C, D, X, Y, boleh. B, C, Q, R, boleh. Maknanya ada tiga permukaan yang kemungkinan boleh sentuh dengan C. Jadi jawapannya adalah 1/2. Kasih kecilkan. Okey, soalan 25. Okey, dia nak cari kebarangkalian bahawa kedua-dua peserta adalah pemain badminton. Okey, jumlah keseluruhannya ada 16. Badminton hanya ada 7 orang saja. Orang yang pertama, orang yang kedua pun pilih tali badminton. Jadi, untuk kali pertama, jumlahnya 16. Okey, 7. Masih ada 7 orang dapat dipilih. Siapa-siapa pun ada peluang dipilih. Okay, manakala orang yang kedua, disebabkan kali pertama pun orang yang peserta badminton juga. Jadi kali kedua, orang yang kedua akan jadi 6 orang saja dipilih sebab ada 1 orang sudah dipilih pada kali pertama. Okay, jadi jumlahnya pun kurang akan jadi 15. Okay, jadi kita darab, kita akan dapat 7/40. Jawapannya adalah A. Okay, soalan 26. Bahagi. Jadi kita kasih songsangan dia. 2M tambah 3N 5Q kuasa 2. Okay, lepas tu kita hapuskan dia. Kita nampak di sini. Yang di sini kita boleh dapat 2M tambah 3. 3N 2M tolak 3N. Okay, potong. Okay, tinggal satu lagi. Okay, lepas tu yang di sini Q hingga Q potong. Di sini 3P A tolak S. Okay, jadi jawapannya di atas hanya tinggal P A tolak S. Bahagian bawah kita gabung 5Q 2M tolak 3N. Jadi jawapannya nampaknya adalah bola. Soalan 27. Jika luas trapezium itu adalah 104. Okey, dia nak cari nilai X. Macam biasa, 1/2 A tambah B darab dengan tinggi sama dengan 104. Jadi kita masuk dalam formula lah. 2X tambah 1 tambah 3X tolak 5 tambah dengan 8 sama dengan 104. Okey, potong dia akan jadi 4. Okey, jadi di sini 5X tolak 4 sama dengan 104 bahagi dengan 4, kita akan dapat 26. Tahu ya kenapa dapat 26 ya? 104, 4 ini kita bahagi. Okey, jadi 50X dapat sama dengan 30, jadi X adalah sama dengan 6. Jawapan C. Okay, soalan 28. Okay, ada dua persamaan yang diberi tapi dia nak kamu cari nilai Y. Okay, jadi kita akan guna yang persamaan yang pertama untuk tentukan nilai X dulu. 2X daripada 7. Jadi X adalah lebih kecil daripada 7/2 ataupun 3/5. Okay, dia bagi tahu X adalah integer positif. Jadi kita boleh buat keputusan X adalah sama dengan nilai 1, nilai 2, nilai 3. Okey, jadi masuk dalam persamaan yang kedua, X tambah Y lebih kecil ataupun sama dengan 4. Y adalah sama dengan ataupun lebih kecil daripada 4 tolak X. Jadi kita masuk nilai 1, nilai 2, nilai 3, kita akan dapat jawapan. Okey, maknanya X ini kita ganti masuk nilai X. Kita tengok apa jawapan untuk X itu adalah jawapan. 29 diberi bahawa P berubah secara langsung dengan 1 dan secara seongsang Q punca kuasa R. Okey, P adalah 2 apabila Q sama dengan 4, R sama dengan 9. Okey, maknanya kita masuk dalam formula untuk cari nilai K dululah. P sama dengan K per Q R. 2 sama dengan K per 4, 9.
Jadi 2 sama dengan K 4, 3. Okey, jadi nilai K sama dengan 24. Bagaimana dapat 24? 4 darab 3, 12. Darab dengan 2, 24. Okey, lepas tu masuk balik formula. P sama dengan 24 per Q R. Yang baru yang diberi, P adalah sama dengan 4, Q adalah sama dengan 1 per 2 R. Okey, jadi 1 per 2 darab dengan 4 akan dapat 2 sama dengan 24 per punca kuasa R. Okey, jadi punca kuasa R tukar punca kuasa R sama dengan 24 bahagi dengan 2. Tukar tempat akan dapat 12. Jadi R sama dengan 24 kuasa 2. Jadi R sama dengan 144. Jawapannya adalah donkey. Ini soalan 30. Diberi T sama dengan MX kuasa 2 dengan keadaan M ialah satu pemalah dan X berubah secara sengsang mengikut kuasa 2Y. Okey. Ini ya, rujuk kepada X ini. Okey, jika T sama dengan 75, X 5, Y dengan 2. Okey, cari nilai T apabila Y sama dengan 10. Okey, jadi kita agak banyak kerja sikit ya. Okey, yang pertama kita kena tahu dulu yang pemalah ini. Apa nilainya? Jadi kita masuk dalam formula. T sama dengan MX kuasa 2. Okey, jadi T sama dengan 75. Okey, lepas tu X adalah sama dengan 5 kan. Jadi M 5 kuasa 2. Okey, jadi 75 sama dengan 25 M. Jadi M adalah sama dengan 3. Masuk balik formula, T sama dengan 3 X kuasa 2. Okey, seterusnya X berubah secara sengsang 1 per Y kuasa 2. Jadi X sama dengan K Y kuasa 2. Okey, lepas tu X adalah sama dengan 5. Okey, manakala Y adalah sama dengan 2. Okey, jadi nilai K-nya adalah sama dengan 20. Jadi di sini kita boleh buat satu kesimpulan adalah X sama dengan 20 per Y kuasa 2. Okey, jadi X dia bagi tahu dia nak tahu Y tu dalam 10 kan. Jadi Y ini kita kenakan di dalam 10. X sama dengan 20 per 10 kuasa 2. Jadi X sama dengan, tekan kalkulator akan dapat 1.5. Okey, masuk dalam formula. T sama dengan 3X kuasa 2. T sama dengan 3, 1 per 5 kuasa 2. Tekan kalkulator akan dapat 3 per 25. Ini jawapannya adalah A. Okey, soalan 31. Matriks pertama berfungsi menegak, yang kedua melintang. Bagaimana tentu peringkatnya? Peringkatnya di sini adalah 2 baris 1 laju. Ini 1 baris 2 laju. Tengah-tengah ini adalah sama, jadi peringkatnya adalah 2 darab 2. 2 darab 2. Okey, seperti jawapan ini. Okey, jadi kita kasih gabung dulu. 4 darab N. Okey, 4 darab negatif 8 dapat negatif 8. M darab N, M, N. M darab negatif 2, negatif 2, M. Okey, jadi 4N kedudukannya adalah sama dengan 20. Jadi N adalah sama dengan 5. Negatif 2M adalah sama dengan 6. M adalah sama dengan negatif 3. Okey, jadi jawapannya adalah B. Okey, soalan 32 macam biasa. Okey, yang pertama berfungsi melintang, yang kedua menegak. Okey, seperti yang kamu buat persamaan linear serentak mengikut kaedah matriks. Okey, jadi gabunglah 2 darab dengan 6 tambah dengan 4 darab dengan
1, okey. 1, 1, okey. Lepas tu seterusnya di tepi 2, negatif 3, 1, 4. Gabungannya adalah 2, negatif 3 tambah dengan 1, 4. Okey. Dan seterusnya negatif 3 akan terap dengan 6 tambah dengan 5, 4. Negatif 3 tambah dengan 5, 4. Okey. Lepas tu kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan untuk 4 angka itu. Okey. Soalan 33, okay, yang pertama, kalau kita pecahkan dia, kita akan dapat M tolak 7, M tolak 1. Okay, jadi hapus. Kita tinggal M tolak 7 darab dengan 10, M. Jadi sini kita akan dapat 10, M kuasa 2 tambah dengan, tolak dengan 70, M. Tolak lagi 4, M kuasa 2 tambah dengan 12, M. Kasih gabungkan dia, 6M kuasa 2 tolak 58M. Jadi jawapannya adalah A. Okey, soalan 34. Nak beli insurans wakaf, sebut harganya adalah RM38.50 per 1000. Okey. Untuk 20 tahun. Okey, dia nak premium bulanan. Kalau nambah bulanan maknanya kita kena bahagi dengan 12. Okey, jika dia nak ingin membeli insurans itu sebanyak 45,000. Okey, biasanya akan bahagi dengan 1000 sebab dari sini. Okey, maknanya 45 darab dengan 38.5, kita akan dapat 1732.50 sen. Yang ini kena bayar dalam tempoh 1 tahun. Kalau nak tahu 1 bulan berapa, kita kena bahagi dengan 12, iaitu 144.238. Okey, soalan 35. Okey, Y sama dengan M cos 2X tolak 1. Dia nak tahu nilai M. Maksimum 3. Okey, 3 ya. Minimum 5. Jadi 3 tambah 5 bahagi dengan 2. Jadi jawapannya adalah sama dengan 4. Okey, soalan 36. Jadual 3 menunjukkan pencapaian bagi 4 kelas dalam satu ujian matematik tambahan. Okey, kelas yang manakah menunjukkan pencapaian yang paling konsisten dalam ujian itu? Maknanya dia tidak ada markah yang terlampau tinggi ataupun tiada markah yang terlampau rendah. Maknanya dia steady sahaja. Okey, yang paling konsisten di sini nampaknya adalah 5S. Maknanya di sini sisihan piawai yang lebih kecil, semakin konsisten. Okay, soalan 37, macam biasalah kita pindah-pindah sahaja. Okay, dia nak dalam sebutan M. Okay, jadi terpaksalah kita kena ubah-ubah. Okay, jadi di sini okay, teacher buat di bawah ya. 3M tolak 2N sama dengan MP tambah dengan 5MP. Okey, dia nak sebut M. Jadi 3M tolak MP sama dengan 5P N tolak 2N. Jadi M sama dengan 3 tolak P sama dengan 5PN tolak 2N. Okey, jadi M sama dengan 5P tolak 2N sama dengan 3 tolak P. Okey, jadi jawapannya adalah PN. Okey, ubah lagi. M sama dengan
N 5P tolak 2 bagi dengan 3 tolak P. Okey, jadi jawapan yang sesuai adalah C. Adalah C. 38, M adalah image, N adalah objek. Okey, jadi 1, 2, 3. Negatif 3. 1, 2, 3, 4. Positif 4. Jadi negatif 3, 4. Jawapan B. Okey, soalan 39. Nisbah X 5, 9. Okey, lepas tu dia bagi tahu R menerima 216. Jadi kita nak cari nilai X. Okey, bagaimana cari? Yang pertama kita kena tahu dulu yang 9 ini 1 sama dengan berapa. Jadi 216 bahagi dengan 9 dia sama dengan 24. Okey, maknanya 5 darab 24 akan dapat 120. Ini 216. Okey, jadi X tambah 120 tambah lagi 216 sama dengan 408. Jadi X sama dengan 408 tolak 120 tolak lagi 216. Kita akan dapat X sama dengan 72. Okey, disebabkan kalau kita ikut nisbah, yang ini kita darab dengan 24, darab dengan 24 kan. Maknanya ini pun kena bahagi dengan 24. Jadi 72 bahagi 24 dia akan sama dengan 3. Jawapan adalah A. Soalan 40. Diberi D adalah 3 kali ganda kepada B. 3X, X. Lepas tu, grade A ada 80 orang. Jadi, kita tahu 1 darjah sama dengan 2 orang. 80 bahagi dengan 40 darjah. Okey, jadi di sini 4X tambah 40 tambah 120 dia sama dengan 360. Okey, 4X adalah sama dengan 360 tolak 160 akan dapat 200. Jadi X adalah sama dengan 50. Okey, 1X mewakili 50. Okey, jadi D, jangan tahu D ada 3X, maknanya ada 150 darjah. Darab dengan 2 orang kita akan dapat 300.